qasidah menyebut Laila, 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 bagi orang faham dia rasa kemanisan cinta dah. Sebab Laila itu merujuk kepada seseorang yang amat mencintai seseorang. Itu Majnun mencintai Laila, sampai tahap mana? Sampai Majnun ni dia tak ingat yang lain kecuali Laila. Jadi bermaksud sekiranya orang itu ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil dia ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang ambil hati dia untuk sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala kembalikan dia kepada diri dia sebalik, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala tarik dia ke hadrat dia, dan terkadang Tuhan kembalikan dia pada diri dia semula. Itu perbahasan yang panjang dalam ilmu tasawuf, fana, baqa dan sebagainya. Ala kulli hal, kita kata maksud makrifat itu adalah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah kepada semua orang Islam, bukan untuk orang tasawuf, tak, untuk semua orang Islam, iaitu menambahkan rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala itu untuk orang Islam. Jadi orang tasawuf ni mengambil perintah itu untuk dijadikan jalan yang khusus untuk mencapai itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya saja orang mukmin itu apabila disebut kalimah Allah gemetar hati dia. Bermaksud ada sesuatu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu nama yang dicintai, bila kita sebut ada gemetar. Kalau satu nama bila disebut tak ada gemetar, apa jadi? Allah wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat. Hanya saja orang mukmin itu disebut kalimah Allah gemetar hatinya. Kenapa gemetar? Ada sesuatu. Kita boleh sebut nama Allah gemetar tak? Entah mengantuk je tuan. Maksud kata ada sesuatu lah hati kita. Sebut duit, duit jangan sebut. Menggigil memang kata. Masya-Allah, mana hati kita hubungan rapat dengan duit kita kan, dan sebagainya. Itu satu masalah kalau kita fikirkan. Kalau anggap tak masalah, pulang ke dia lah. Apakah dia redha mati yang keadaan macam tu? Apakah kita redha kita meninggal dunia kerana hati kita tidak faham makna wajilat qulubuhum? Masya-Allah, rugi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita makna wajilat qulubuhum, gemetar hati kita bila menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lebih pada itu lagi apa? Terkadang orang tak faham pun makna, terkadang orang tak boleh nak tafsir dia punya perasaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang boleh mentafsirkan apa yang ada dalam perasaan ini. Seperti Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Dia boleh mengibarahkan apa yang ada perasaan-perasaan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang tak faham, tetapi dia beramal, baca Quran, berzikir, taat, beramal. Tiba-tiba disebut kalimah Allah mengalir air mata dia. Dia pun tak tahu. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala memberikan satu makrifat kepada hati dia. Tapi ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud hati dia dah benar-benar bersih. Hati dia dah benar-benar terjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada sebegini, masya-Allah, ini petanda orang ini bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nabi menjamin dia sab'atun yuzilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Tuhan naungi di akhirat, tidak ada naungan kecuali naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dia rajulun. Selalu disebut, kalau hadis sebut rajulun termasuk perempuan. Rajulun, seorang lelaki atau perempuan. Zakarallah, menyebut nama Allah, fa fadat ainah, maka mengalir air mata dia. Sebut nama Allah, mengalir air mata. Kenapa? Sebab cinta. Mak terlalu cinta kepada anak dia. Sebut anak mengalir mata, jangan sebut nama tu. Mengalir air mata mak. Disebabkan rasa cinta, sebut nama mengalir air mata. Itu cinta nafsu nama dia. Bukan kita nafsu. Allah Taala sebut macam tu. Zuina linnas hubbu syahwat minan nisa wal banin. Jadi kasih anak, kasih isteri itu syahwat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah
Itu perlu diusahakan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu dan kefahaman istiqamah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kejayaan di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ya rabb